Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam Malaysia hari ini MHI. Bersama saya pagi ini Fitri Yahya. Dan juga saya Anim Izzati. Apa khabar agaknya anda yang berada di beberapa kawasan yang pastinya kita ingin mulakan dengan ucapan takziah dahulu. Semakin hari kita menerima kabaran kurang gembira dan pastinya kabaran-kabaran kematian apabila sekarang ini operasi mencari dan menyelamat dan sebagainya. Salam takziah kita ucapkan dan kita harapkan agar anda berada dalam keadaan yang sentiasa kuat untuk menghadapi saat-saat getir ini. Kita bersama di MHI masih lagi kita akan bicarakan tentang banjir, keadaan semasa dan juga perkongsian cuaca terkini buat anda semua. Baik, untuk anda yang terkesan semoga tabah sebelum menerima bantuan, dan untuk yang masih lagi berjuang dalam misi memberikan bantuan, kita berikan apa jua yang kita mampu, sama ada secara fizikal ataupun kalau anda mampu dari segi harta benda, ini masa terbaik untuk kita lakukan sedekah, infak dan sebagainya. Dan untuk anda yang betul-betul nak derma tapi tak ada kemampuan dari segi kudrat, kita mungkin tak sampai ke lokasi, banyak sekali saluran yang dapat kita pastikan yang sahih untuk membantu mereka. Dan juga peringatan untuk mereka kalau ada tiada keperluan di kawasan lokasi, jangan datang sebab ada dilaporkan jam disebabkan ramai yang datang untuk ambil gambar sebagai pelancong saja, tapi elakkan sebab ramai yang sedang bergegas ke situ untuk misi bantuan yang murni membantu mereka. Sebab bayangkan kalau di rumah itu tak ada anak muda yang kuat, hanya orang tua saja. Jadi kudrat itu amat diperlukan untuk bersihkan kawasan lumpur. Nak bersih rumah ni bukan senang dengan selutnya, dengan lumpurnya, ambil masa yang panjang, kudrat yang banyak untuk selesaikan. Dan juga tak ada elektrik sekarang ni di beberapa kawasan untuk menggunakan water jet, untuk menggunakan jen dan sebagainya, itu adalah memerlukan tenaga elektrik dan sekarang ini beberapa kawasan tiada elektrik. Okey, kita nak cerita nanti tentang bagaimana bantuan yang mungkin boleh anda salurkan. Yang kita dapat laporan semalam di mana Mentakap contohnya dilanda banjir yang terburuk dalam sejarah, mengulangi barangkali musibah 1971 yang melanda, dan kawasan utama sebenarnya seperti kawasan petrol, kawasan perbankan, kawasan perniagaan tenggelam. Dan kedai runcit yang ada pun amat terhad, dan 90% katanya Mentakap lumpuh disebabkan banjir ini. Jadi kadang-kadang ada lori dan asal bantuan untuk ganti bekalan tak dapat masuk kerana semua akses telah terputus. Ini gambaran dapat kami berikan untuk anda antara yang terkini dapat dilaporkan dari Mentakap. Bayangkan sampai ke tahap itu melepasi paras dada, paras kepala. Jadi hanya bot penyelamat saja yang mampu untuk sampai ke kawasan tertentu. Malah bot juga tak boleh sembarangan kerana bagi mereka yang nak lakukan operasi mencari dan menyelamat persendirian masih lagi tidak dibenarkan kerana kawasan itu berada di atas bumbung. Takut-takut bot yang anda lalu itu akan tersangkut di atap rumah. Itu yang menyebabkan hanya ada seorang sahaja individu yang betul-betul kenal di kawasan itu bersama-sama dengan JPAM dan sebagainya untuk berada di kawasan bagi operasi mencari dan menyelamat. Sebab ada kawasan tiang kan. Itu antara dan kekangan saya kira yang dihadapi. Untuk menyelamat memang mesti yang murni, tapi saya kira amat perlu juga kepada asas dan juga kemahiran untuk kendalikan bot berkenaan, dan juga kita perlukan ramai yang terlatih untuk membantu di kawasan yang berkeperluan khas. Baik, kita teruskan dengan perkongsian cuaca pada kali ini. Kita mulakan di Selangor terlebih dahulu. Jom kita saksikan beberapa kawasan di Selangor, bagaimana cuacanya di Hulu Selangor. Kita saksikan sedikit. Ini di Hulu Selangor, Kuala Kubu Baru, masih lagi keadaannya pagi tiada hujan, petang katanya ada ribut petir dan malam tiada hujan. Okey, kalau kita berbalik kepada kawasan-kawasan seperti di Hulu Langat mungkin? Okey, kalau Hulu Langat kita tengok macam mana? Ya, ini dia. Jadi diberikan perincian daripada 23 hari bulan sampai kepada 29 hari bulan. Dapat kita pastikan majoritinya tiada hujan, dan kalau ada pun malam dihujan di 1-2 tempat sahaja. Ini mengikut ramalan daripada kawasan Hulu Langat yang betul-betul terjejas Dan saya kira jumlah rumah, sebab ada yang nak pulang ke rumah tapi rumah dah tak ada. Betul. Dan ini kita tinjau pula kawasan di mungkin Pahang, kerana hari ini kita nak berbicara ataupun nak berkongsi dengan anda di kawasan Pahang. Kita nak pilih kawasan ini dia, seperti mana yang kita tahu, kawasan Mentakap dan juga kawasan Temerloh sekarang ini antara kawasan yang teruk terjejas berbanding dengan kawasan lain, dan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Ini dia hari ini ramalan cuaca di kawasan Pahang, iaitu ni di mana? Temerloh. Pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di 1-2 tempat, dan malam diramalkan tiada hujan di kawasan Temerloh. Ini untuk panduan kita bersama. Jadi sebenarnya kita harus cakna dengan segala maklumat yang diberikan daripada sumber yang sahih seperti Met Malaysia untuk disampaikan kepada anda. Dan kita sekarang ni, saya rasa percaya semua bila hujan tengah malam,
susah nak tidur. Ya, dan pastinya beberapa kawasan yang kita pastikan amaran-amaran yang ingin diberikan, antaranya amaran ribut putih. Jom kita sama-sama kita saksikan pada hari ini bagaimana amaran ribut putih yang dikeluarkan sehingga jam 9 pagi 23 Disember 2021. Di kawasan Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Di Kuala Lumpur, Putrajaya, U9, melibatkan kawasan seperti Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Dan yang lainnya diberikan seperti berikut. Anda boleh rujuk di amaran ribut petir untuk meteorologi untuk kemudahan rujukan anda. Ya, dan jom kita saksikan pula di portal bencana. Ini di beberapa kawasan maklumat banjir Pahang yang sempat kita bawakan kepada anda. Kawasan Bentong, pusat pemindahan yang telah pun berada di bawah pendaftaran mereka lah. Balai Raya, Kampung Lengkong, Balai Raya dan sebagainya. Anda boleh dapatkan ini di portal bencana untuk anda dapatkan kawasan-kawasan seperti Bera, Jerantut, Kuantan. Ada beberapa PPS. Kuantan paling banyak, mungkin di kawasan bandar. Sekolah-sekolah dijadikan tempat pusat pemindahan sementara, di Lipis juga, Maran dan juga Pekan. Okay, jadi diberikan perincian lah di mana lokasinya, di mana pusat pemindahan, jumlah yang ada. Dan setakat ini saya dilaporkan bahawa masih ada kelompok besar yang belum dapat pulang ke rumah. Dan semalam pun kalau ikut yang terkini mengikut laporan di Buletin Utama, memang ada diberikan situasi terkini yang dapat dilaporkan dari lokasi pusat pemindahan itu sendiri. Ya, nanti kita akan bersama-sama dengan seorang wartawan berita TV3 di Kuantan untuk bawakan perkembangan terkini dan situasi semasa yang berada di sana. Dan sambil-sambil itu kita saksikan terlebih dahulu laporan semasa dan keadaan mangsa banjir yang sempat kita bawakan. Kami ada sedikit temu bual bersama dengan mangsa-mangsa banjir di Pahang. Jom sama-sama kita saksikan. Susulan banjir yang melanda beberapa kawasan di 4 buah negeri kini turut dirasai penduduk di Mentakap dan Temeloh Pahang sejak 19 Disember lalu. Ya. Assalamualaikum. Menurut penduduk di sekitar Mukim Songsang, bencana yang berlaku kali ini lebih teruk jika dibandingkan dengan insiden yang sama pada tahun 1971 dipercayai berpunca daripada limpahan air dari Bentong ke Sungai Semantan. Ini kod apa ni? Tagro untuk budak-budak kampung main. Air setinggi melebihi 3 meter itu hampir menutupi bumbung kediaman yang berada di persisiran Sungai Kampung Raja, menyebabkan mangsa banjir sebanyak 26 buah keluarga terputus hubungan. Namun secara keseluruhannya, di Mukim Songsang, terdapat 74 buah keluarga telah berjaya dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, manakala 184 buah keluarga lagi masih belum dipindahkan kerana berhadapan kekangan ruang di pusat pemindahan berkenaan. Pindah pusat pemindahan, tapi kita dah bagi tahu gerakan Sanung. Sanung pun tak muat. Lepas tu kita ni bertungkat, bersakit kaki kan, nak pergi tandas jauh apa kan. Lebih baik sini. Lepas tu budak-budak pun ramai, anak seorang dia duduk. Dia yang beli makanan apa. Lepas tu tidur di gigi jalan lah. Budak-budak ada kampung ni memang ada kanopi untuk standby kan, bot-bot apa. Api tak ada. Api tak ada lah. Ya. Dah berapa hari? Api tak ada. 2 hari lah. 3 hari lah. 3 hari. Air ni dah mula surut lah. Mula pagi tadi. Dah mula beransur surut. Kita minta janganlah turun hujan lagi. Okey. Demikian itu realiti yang dapat kami simpulkan, dapat kami bawakan untuk anda di Mentakap dan Temerloh, yang mana dilaporkan bahawa terpaksa ditamatkan seketika perkhidmatan elektrik kerana untuk keselamatan dan untuk mengelakkan apa-apa yang buruk terjadi. Ya, dan pastinya operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Beberapa kawasan juga terlibat dengan mangsa yang masih lagi terkandas. Bantuan masih lagi diperlukan. Jadi bagaimana agaknya keadaan di Kuantan Pahang? Jom sama-sama dengan wartawan Berita TV3 iaitu Fazli Ahmad yang kini berada di salah sebuah kawasan perumahan di Kuantan Pahang. Assalamualaikum Fazli. Silakan Fazli. Ya,
Fitri dan Anim. Saya sekarang berada di Indrapura di Kuantan ini. Kawasan ini paras banjir telah pun mula surut dan sebahagian besar mangsa telah pun dibenarkan Fazli, pulang. mungkin kita tak dengar Jika lagi suara Fazli. dibandingkan semalam, jumlah mangsa banjir di Kuantan ini 21,000, tetapi angka terkini yang saya perolehi, jumlah mangsa yang masih ditempatkan di pusat pemindahan adalah 13,000. Itu suasana yang berlaku di Kuantan. Tapi apa yang saya nak kongsikan di sini, inilah antara rumah-rumah mangsa yang telah terjejas akibat bencana banjir. Banyak perabot yang telah rosak telah dibuang. Dan sebenarnya apa yang ingin saya kongsikan, jika di kawasan jalan masuk ke kawasan perumahan ini, hampir seluruh rumah mereka di bahagian rumah ini, semua perabot-perabot, alatan elektrik dan elektronik semuanya telah dibuang. Begitulah keadaannya. Sepanjang jalan akan dipenuhi dengan sampah sarap yang dibuang dari kesan mangsa banjir. Antara yang rosak, jika dapat saya kongsikan, peralatan-peralatan seperti komputer, printer dan paling menyedihkan, buku-buku semuanya rosak, tidak boleh diguna. Itu suasana ini yang dapat kita kongsikan di sekitar ini. Dan ketika ini, kebetulan saya di sini, sekumpulan guru sedang bergotong royong. Walaupun bercuti, mereka telah tampil untuk membantu mangsa-mangsa banjir untuk mengemas rumah-rumah. Tak boleh pakai tadi semua? Tak boleh. Rosak? Tak boleh pakai, rosak semua. Sebenarnya kawasan ini tidak pernah ditenggelami banjir sebelum ini, tetapi dalam kejadian banjir baru ini, rosak cikgu? Tak boleh repair? Boleh repair ni untuk disimpan lah. Untuk buat kenangan? Buat kenangan. Kesian. Ini antara barang-barang yang rosak juga. Kalau lihat, laptop, handphone, banyak barang-barang. Dan jika lihat dalam ni, masih banyak lagi barang-barang perabot dan alat elektrik yang telah diusung keluar. Saya dipahamkan kawasan sini sebenarnya tidak pernah banjir, tapi dalam kejadian banjir pada hari Jumaat lalu, paras banjir telah mencecah sehingga ke paras 1 meter lebih. Ini yang berlaku. Barang-barang perabot semuanya telah rosak, dan rosak ini pastinya. Sebenarnya apa yang berlaku ini pasti membebankan pada mangsa semua, dan itulah yang dapat saya kongsikan. Untuk makluman juga, ketika ini paras banjir di Temeloh dan Metakap juga semakin surut, dan tetapi masih lagi ramai mangsa ditempatkan di pusat pemindahan. Ya. Ini suasana dalam rumah. Ya, barang-barang, banyak barang seperti pakaian, barang elektrik yang rosak, dan itu dia yang, dan kita akan minta mana tuan rumah, Cik Arif. Cik Arif. Ini antara salah mangsa kejadian. Cik Arif, boleh tak kongsikan sikit apa yang berlaku pada ketika sejak Jumaat lalu di sini? Okey, kita semua tahu kan, masa tu hujan lebat start pada hari Khamis, dan bagi saya terlalu lebat lah. Dan bagi saya lebat tu kita tapi tak adalah menjangka apa-apa sebab tiada amaran berikat. Jadi bila air masih naik cepat sangat tu, kami semua terperangkap lah. Cuma dapat selamatkan barang-barang yang utama je. Jadi macam contoh, kalau kita tengok, kereta saya tak lepas sebab memang dah terperangkap. Dan apa yang kita boleh selamatkan itulah. Dan sekarang ni cuma nak buat pembersihan je lah. Semoga Cik Arif dan keluarga tabah. Itu yang antara yang dapat saya kongsikan dari Kuantan. Kembali ke studio Fitri dan Anip. Baik, terima kasih. Terima kasih Fazli memberikan sikit bayangan itu baru satu rumah. Betul. Dan gambarannya pasti lebih suka kerana yalah, ketika air mulai naik, tidak ada masa untuk mereka perhatikan barang-barang. Terutama ialah keselamatan nyawa. Jadi hanya dokumen penting saja yang dibawa. Dan yang lain dapat diperhatikan keperluan untuk anak-anak barangkali untuk PDPR semua. rosak teruk. Ya, jadi sekarang ini mungkin bantuan yang sedang digerakkan ke beberapa kawasan seperti mana yang kawasan-kawasan yang mungkin sukar untuk dilakukan. Cuma macam yang kita dapat saksikan di media sosial sekarang ini, lambakan barangan di beberapa kawasan PPS itu menjadi satu punca bagaimana mungkin sistem itu perlu diperbaiki. Alhamdulillah ramai yang sangat nak membantu. Malaysia sangat prihatin dengan keadaan ini. Jadi baru-baru ini sempat juga bahawa kita ada kawasan yang terjejas ini yang mana berlaku lambakan sampah. Bila datang ramai orang datang untuk membantu. Jadi lambakan sampah dan perlu juga dipertingkatkan dari segi kekerapan untuk
untuk memungut sampah. Ya, dan baru-baru ni saya dan juga pasukan ke kawasan Hulu Langat di mana kawasan ini memang sukar untuk mendapat bantuan kerana mereka terputus hubungan, tiada elektrik, tiada internet dan juga tiada air. Jadi kita difahamkan kawasan-kawasan yang boleh lalu jalan utama pun disekat. Jadi kita terpaksa lalu off-road. Bermakna hanya 4x4 sahaja dibenarkan untuk lalu di kawasan ini. Sukar, tetapi inilah yang perlu kita tempuhi kerana perkampungan orang asli tidak menerima bantuan. Mereka juga tak tahu yang ada bantuan diletakkan di kawasan dewan itu. Nak pergi dewan pun tak ada kenderaan kerana kenderaan mereka habis dilumpuhkan, habis musnah di telan banjir. Ataupun ada kenderaan tapi tidak sesuai untuk meredah kawasan yang mungkin berisiko. Sebab ialah mungkin ada ancaman dari segi tanah yang tidak selamat yang masih lagi mendap dan sebagainya. Okey, kita mengharapkan seluruh rakyat Malaysia terus berdoa. Hari ini, hari Khamis, malam Jumaat yang berkah, kita bermunajat, memohon doa semoga dipermudahkan urusan untuk memulihkan mereka yang terkesan akibat banjir. Amin, insya-Allah. Baik, kita kembali selepas ini kita nak berbicara pula tentang bagaimana kalau kenderaan anda rosak dan juga insurans kenderaan yang mungkin anda perlu tahu. Segalanya di Malaysia hari ini di seketika nanti. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini nak berkongsi lebih banyak info dan juga mungkin gambaran realiti di sebalik banjir yang melanda negara. Dan kami pun pasti ramai yang sedang dalam ikhtiar yang terbaik untuk menyantuni semua yang terkesan. Ya? Betul. Sebab yang paling penting sekarang ini saya lihat selain daripada bantuan kewangan ialah bantuan dari segi tenaga kerja. Nak mengalihkan kenderaan, nak mengalihkan perabot itu semua memerlukan kudrat yang luar biasa. Sebab berdasarkan daripada pengalaman individu yang terkesan akibat daripada banjir ini, nak basuh rumah tu bukan sekali dua. Sebab dia ada kesan lagi, mungkin kesan bau yang panjang. Jadi perlu 2-3 kerja untuk memulihkan semuanya. Ya, dan ayo sama-sama kita saksikan. Ini sedikit kita nak bawakan kepada anda kerosakan kereta yang tersadai di Sungai Lui, Hulu Langat, yang mana kita tahu ramai banyak kenderaan yang berada di kawasan itu terkandas, terputus jalan. Jadi bagaimana keadaannya dan apakah mungkin sebenarnya yang boleh dibawakan untuk kita sama-sama menyaksikan kenderaan yang tersadai di sana? Jom kita ke Sungai Lui, Hulu Langat. Hujan lebat yang berterusan bermula Jumaat malam hingga Ahad lalu menyaksikan banyak kawasan sekitar Selangor dinaiki air. Daerah Hulu Langat adalah antara kawasan yang paling teruk dilanda banjir. Di sesetengah kawasan di daerah ini, air dikatakan naik melebihi 2 meter atau mencapai paras bumbung. Kawasan Batu 18 menyaksikan banyak kawasan rosak apabila air Sungai Lui melimpahi tebing. Keadaan paras air yang tinggi dan berarus deras menyebabkan banyak kereta hanyut dan terdampar di merata-rata tempat. Sungguh menyayat hati buat Zariah Yub Syamsuddin apabila bencana banjir ini telah menyebabkan rumahnya ranap dengan sekelip mata. Menurutnya, ini adalah pengalaman banjir buat pertama kali setelah 17 tahun menetap di kampung ini. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak tahu nak cakap, tak dapat nak gambarkan air yang besar macam mana. Dia datang macam, dia tak berombak tapi dia laju. Dia masuk tu, tiba dekat depan rumah akak ni, dia macam jadi pusaran tu. Kalau hujan lebat yang tak berhenti, memang air naik tapi tak sebesar ini. Tak banyak jadi macam ni. Dalam pukul 8 tu air dah naik dah kat halaman. Dia membesar tu dalam pukul 9 je tu lah. Bila jambatan tu dia dah menimbul dengan sampah. Bila dah menimbul dengan sampah, jambatan tu air tu dia pusing ke depan. Itu dia membantai rumah. Sementara bagi Ahmad Mustamin, dia tidak menyangka kenaikan air sungai yang mendadak itu akan menghanyutkan kenderaannya sejauh kira-kira 500 meter dari rumahnya.
Kejadian ini juga turut menjadi detik hitam yang pertama dialaminya sejak mendiami kampung itu 45 tahun lalu. Kereta ni saya letakkan di depan rumah saya. Tengok-tengok besok paginya bila air surut, kereta adik ada tersadar di depan rumah juga. Tapi dah hampir-hampir jatuh ke lubuk lah. Ada kesan sawah padi lama. Lepas tu kereta saya tengok jauh aja pandang dia punah daripada rumah. Inilah harinya yang dapat saya tengok keadaan ni kereta ni. Bencana besar yang melanda ini juga terlalu getir untuk dihadapi oleh penduduk yang lain. Jadi kereta ni berpusing-pusing lah, terbalik. Berpusing-pusing hingga sampai ke halaman rumah saya ni tersekat dengan timbunan kayu yang ada. Kalau tak ada timbunan kayu ni, kita tak tahu kereta ni sampai ke mana perginya. Selepas saja maghrib, tiba-tiba air datang mendadak. Jadi semua memang tak boleh nak bawa apa-apa lah. Pada masa tu, air memang deras. Memang luar biasa derasnya. Pasal berombak-ombak datang daripada arah Sungai Lui. Dan kawasan meredah tu sampai setakat ni. Demikian paparan kerugian, kesedihan dan luahan daripada mangsa banjir. Kita doakan ada pemulihan dari waktu ke waktu, insya-Allah. Baik, kita kembali nak berbicara hari ini tentang kerosakan kereta yang tersadai di Sungai Lui dan juga nak bersama dengan pemilik bengkel yang mana itu sumber pendapatan. Ya, betul. Dan juga melibatkan kerana lain yang mungkin sedang dalam proses untuk diperbaiki. Tapi semuanya hilang musnah dalam sekejap mata. 15 tahun beliau bina kehidupan di situ, bukan saja kediaman tempat tinggal yang hilang tetapi bengkel juga habis musnah di telan banjir. Jom kita bersama-sama dengan pemilik bengkel ini, Encik Muhammad Hamir Husaini Hashim yang kini bersama-sama kita di talian. Assalamualaikum Encik Hamir. Encik Hamir. Encik Hamir dapat dengarkan kami? Dan sambil kita dapatkan berhubung dengan Encik Hamir yang mana beliau lokasinya di kampung Dusun Danding di Hulu Langat. Kawasan memang kita sedia arif memang terjejas teruk akibat banjir. Dan ada kawasan memang yang dari dapur sebelah ini memang tak jumpa rumahnya. Hanya tapak. Ini antara kawasan perumahan Encik Hamir yang seperti mana Petri sebutkan tadi. Inilah paras air yang mungkin ini sebenarnya selepas hujan berhenti yang dikatakan dengan banjir termenung, air berada dalam keadaan paras tinggi dalam jangka waktu yang lama, habis musnah seluruh barangan di dalam rumah kediaman Encik Hamir. Dan pastinya antara bantuan yang boleh kita bantu ataupun boleh kita hulurkan adalah pembersihan, ya, macam mana yang tadi Fatri katakan juga, volunteer untuk pembersihan ni kurang mendapat sambutan kerana mungkin kekangan dari sudut ramai juga yang terjejas disebabkan ini. Tapi ada juga yang disarankan macam kita mengambil satu tanggungjawab, kita pilih seorang kawan kita yang ada mangsa banjir dan mungkin boleh bantu mereka. Okey, jom kita bersama dengan Cik Amir melalui talian. Cik Amir? Ya, saya. Okey Encik Hamir. Terima kasih Encik Hamir bersama dengan kami. Kita harapkan Encik Hamir berada dalam keadaan yang dipermudahkan dalam segala urusan. Sekarang ini proses apa yang sedang dijalankan untuk kerja-kerja pembersihan? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Silakan. Okey, sekarang ni pembersihan barang dalam rumah semua dikeluarkan untuk dibuang. Tak ada apa yang tinggal lah, total lock. Bersihkan rumah dan kenderaan 6 biji dalam rumah semua pun tenggelam, tengah buat bersih juga, nak hantar ke bengkel kawan lah, minta tolong kawan buat, walaupun saya ada bengkel saya pun tenggelam. Baik, Cik Amir, bengkel itu juga mungkin ada lagi kenderaan pelanggan yang masih tak dapat diselamatkan, ya? Alhamdulillah ada sebiji je. Ya, sebelum saya tutup kedai hari Sabtu tu. Jadi saya pun tak tengok lagi kereta dia macam mana. Itulah macam mana. Tak sempat untuk ke bengkel pun, kan? Saya tutup kedai, lepas tu banjir besar. Lepas tu saya pun tak pergi tengok lagi. Saya kena uruskan rumah dululah. Bengkel tu biarlah dulu. Baik, di rumah Cik Amir dan juga kawasan sekitar, macam mana dari segi kehadiran sukarelawan barangkali untuk membantu? Sebab perlukan tenaga kerja yang banyak, kan? Alhamdulillah, sukarelawan banyak bantu. Malam pemuda daripada bangsa datang, saudara mara semua datang, tolong cuci, tolong buang sampah.
Alhamdulillah lah progres. Dalam 30% tu dah bersih lah. Bukanlah bersih, dah clear lah sikit. Alhamdulillah. Okey, Encik Hamid, apa lagi yang mungkin sekarang ini diperlukan? Sebab kadang-kadang mereka yang nak menghulurkan bantuan ni tapi mereka tak tanya ataupun survey dulu kan apa yang diperlukan dalam setiap kawasan ataupun perumahan tu. Mungkin Encik Hamid pun boleh kongsikan. Termasuklah di kawasan perumahan Encik Hamid sendiri supaya mereka yang berada di kawasan itu boleh fahami kan macam mana sebelum datang ke kawasan kalau tu. ikutkan bantuan yang diperlukan sekarang ni, kalau boleh sewa rumah untuk kita orang dan tolong angkat sampah je. Sampah dah terlalu banyak. Macam Roro Bins tu baguslah kalau ada Roro Bins yang besar tu kan. Roro Bins yang besar-besar mana-mana daripada negeri mana-mana pun tak apa. Datang je lengan, belah malam pun tak apa. Angkut je sampah-sampah tu bawa keluar. Lepas siang ni memang teruk sangat jam. Jadi malam tak sesuai untuk angkat sampah ni. Jadi kita harapkan usaha peringkat demi peringkat untuk memulihkan situasi itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Encik Hamid, semoga tabah dengan ujian ini dan insyaAllah bantuan demi bantuan menyusul untuk membantu semua yang terjejas insyaAllah. Encik Hamid. Okey, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Encik Hamir. Itu dia Encik Hamir Husaini Hashim, pemilik bengkel yang berada di kawasan Hulu Langat. 15 tahun bengkel dan saya pasti ramai berada dalam keadaan yang sama, bertahun-tahun bina perniagaan, rumah hilang dalam sekelip mata. InsyaAllah kami ada belakang anda untuk bantu apa yang mampu. Kongsikan. Dan saya bahawa kita perlukan satu insentif. Misalnya kata, kalau perlu pinjaman itu dilewatkan lagi pembayarannya. Kalau ada yang terlibat dengan apa jua, diberikan moratorium yang sewajarnya untuk memastikan mereka ini betul-betul pulih. Barulah fikirkan tentang kelangsungannya. Ada juga usaha itu kan. Okey, insya-Allah. Baik, kita juga nak tinjau apa pandangan daripada pihak insurans tentang isu ini. Apakah mungkin ada ruang ataupun mungkin ada sedikit kelegaan untuk mereka? Ini dapat kita rumuskan sebagai panduan kita bersama. Terlebih dahulu perlu dijelaskan perlindungan takaful dan insurans ini hanya menyediakan perlindungan asas iaitu kemalangan, kebakaran dan kecurian. Bagi bencana alam termasuk banjir, ia memerlukan perlindungan tambahan yang mana kebanyakan daripada kita tidak mengambil perlindungan tambahan tersebut. Oleh itu amat penting bagi kita menyemak polisi perlindungan kita sama ada perlindungan tersebut terdapat bagi kenderaan kita. Walau bagaimanapun, sekiranya kenderaan tersebut tidak mempunyai perlindungan bencana alam, terdapat banyak company, sebahagian daripada company ini dia menyediakan complimentary tunda kereta secara percuma kepada mereka-mereka yang mempunyai perlindungan insurans dengan company tersebut. Jadi oleh itu adalah penting bagi mereka untuk menghubungi syarikat insurans atau takaful operator untuk membuat notification of claim supaya takaful syarikat-syarikat ini akan menghantar surat tunda untuk membuat tundaan kredit kenderaan mereka ke bengkel-bengkel yang terdekat. Adalah amat penting bagi mereka tidak menghidupkan kenderaan mereka untuk mengelakkan daripada kenderaan mereka menjadi lebih rosak daripada mereka menghidupkan kenderaan. Itu adalah amat penting. Bagi mereka yang tidak mempunyai perlindungan insurans atau takaful, pihak insurans tidak dapat membantu mereka, jadi mereka terpaksa membaiki dan menguruskan kenderaan mereka secara bersendirian. Oleh itu adalah penting bagi mereka untuk memastikan kenderaan mereka sentiasa dilindungi oleh syarikat takaful atau insurans company. Pastinya pelbagai pihak yang cuba untuk membantu kan dari segi apa pun yang mungkin boleh beri kemudahan kepada mangsa-mangsa banjir, termasuklah syarikat insurans kenderaan yang ingin mengurangkan lagi beban mereka. Pastikan anda hubungi syarikat insurans kenderaan anda untuk anda mengetahui bagaimana dan apakah jenis bantuan yang mungkin kelonggaran sedikit sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban anda untuk mulakan kehidupan baru. Kita perlu bangkitkan semangat mereka semula untuk kehidupan akan datang ini, insya-Allah. Kami beri tadi cuma maklumat asas saja. Betul. Yang lainnya kita perlu berbincang secara lebih
mendalam dengan setiap pembekal supaya mungkin lain orang lain dia punya bentuk perlindungan yang diambil itu, dan itu untuk kemudahan bersama. InsyaAllah kita akan bantu sampai ke titisan yang terakhir untuk anda semua. Dari segi juga Hanim, perlu ada segi konteks bantuan dari segi kaunseling emosi, mental health, sebab dalam situasi begini macam-macam boleh berlaku kesan cari emosi. talian yang boleh anda hubungi untuk anda luahkan. Kadang-kadang pada ketika ataupun fasa ini mental kena kuat dan pastinya perlu jagaan yang rapi. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, masih banyak lagi perkongsian hanya di Malaysia hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Baiklah, kita nak bawakan kepada anda 23 Disember 2021 di mana satu pameran tahunan perusahaan kecil dan sederhana 2021 ataupun SMEDEX 2021 telah pun berlangsung bermula 7 Disember hari itu sehinggalah hari ini. Katanya hari ini bakal melabuhkan tirai. Jadi kita nak tahu juga bagaimana perjalanan dan apakah mungkin manfaat yang boleh kita ketahui bersama. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin bersama dengan Encik Rizal Naini selaku Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Assalamualaikum Encik Rizal. Waalaikumsalam Anim. Okey, Encik Rizal, kongsikan bersama dengan kami. Katanya dah bermula 7 Disember dan hari ini bakal melabuhkan tirainya. Mungkin perjalanan SMEDEX 2021 ini dari segi penganjuran dan mungkin aktiviti-aktiviti yang dilakukan nak dikongsikan bersama dengan penonton MHI. Silakan. Okey, terima kasih Anim dan juga MHI kerana menjemput saya. Seperti mana semua sedia maklum ya, SME Corp Malaysia telah menganjurkan SMEDEX 2021 yang bermula pada 1 Disember yang lepas hinggalah ke hari ini ya, 23 Disember dalam satu norma yang baharu di mana ianya diadakan sepenuhnya secara dalam talian melalui portal My Assist SME. Dan terdapat pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan dengan jayanya sepanjang SMEDEX 2021. Antaranya pameran, sesi BizTalk, teknologi, need pitching, khidmat nasihat dalam talian dan sesi padanan perniagaan ya. Dan jika boleh saya rumuskan ya, alhamdulillah keseluruhan pengunjung SMEDEX 2021 adalah seramai 14,667 pengunjung mana yakni melebihi sasaran 10,000 pengunjung yang kita tetapkan ya. Itu dia. Okey, selama 23 hari dijalankan ini pastinya banyak manfaat yang boleh diberikan terutama sekali kepada PMKS. Apakah mungkin dari segi aktiviti-aktiviti yang boleh diraih manfaat oleh PMKS terutama sekali, Encik Rizal? Silakan. Ya, Nim. Antara pencapaian dan manfaat daripada aktiviti SMEDEX 2021 ini, kita telah mendapat seramai 4,421 penonton yang hadir dalam sesi BizTalk kita. Kita telah mengadakan 10 sesi perkongsian maklumat oleh rakan-rakan strategik, ahli panel berkenaan dengan topik perniagaan seperti pengurusan kewangan, digitalisasi, penjenamaan dan pengurusan perniagaan. Di samping itu ya, kita juga mempunyai sesi teknologi need pitching. Seramai lebih daripada 1,700 penonton telah menghadiri 3 sesi yang telah kita laksanakan yang mana PMKS yang berminat boleh mengembangkan perniagaan mereka bersama penyedia yang berpotensi seperti universiti, institusi penyelidikan, seperti syarikat swasta umpamanya Oracle, Telekom Malaysia, Huawei dan sebagainya. Di samping itu ya, kita juga mempunyai 82 sesi padanan perniagaan yang telah dijalankan di bawah modul dinamakan MashMe, di mana 268 PMKS telah dihubungkan dengan syarikat-syarikat besar ya, seperti Pasaraya, syarikat swasta umpamanya Ion, Lazada, Celcom, Pharma, UOB dan sebagainya. Dan 5.8 juta potensi jualan telah kita hasilkan ya. Di samping itu Anim, kita juga pameran 150 booth pameran telah mempamerkan pelbagai produk dan perkhidmatan PMKS tempatan ya. Dan dengan itu kita telah juga mempunyai satu modul dinamakan Meet Me secara maya yang mana 1,405 slot temu janji telah dibuka, yakni 146 kaunselor perniagaan telah kita sediakan untuk memberi khidmat nasihat secara percuma
kepada usahawan dan PMKS di luar sana. Ya, itu dia. Dan pastinya ini untuk memacu digital dan juga teknologi seperti mana yang kita juga disarankan dalam era sekarang ini. Dan katanya ada program pembiayaan digital bagi PMKS yang mungkin boleh dikongsikan bersama. Silakan. Ya, program pembiayaan digital PMKS yang dirasmikan semalam adalah sejajar dengan tema SMIDEX 2021 iaitu bangkit kembali, yang mana ia dapat membantu PMKS dalam menangani cabaran yang dihadapi terutamanya semasa pasca COVID-19 ini dan juga bencana banjir yang baru-baru ini kita ketahui dan melalui program ini sebuah pengecuali pembiayaan rakan setara yakni P2P yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia iaitu Macrolib telah dilantik untuk menyediakan penyelesaian pembiayaan jangka pendek yang inovatif dan pantas untuk PMKS menggunakan platform digital dan baik. Melalui platform digital seperti saya nyatakan tadi dan ia mengambil masa 7 hingga 14 hari untuk kita pertimbangkan permohonan tersebut dan PMKS di luar sana bolehlah memohon pembiayaan pinjaman jangka pendek ini antara RM50,000 sehinggalah RM500,000 dengan kadar serendah 2% setahun sahaja bagi tujuan modal kerja dan juga aktiviti peningkatan keupayaan perniagaan. Baik. Mungkin kata-kata yang terakhir sekali sebelum kita menutup pembicaraan kita ni kan, Encik Rizal nak sampaikan sebab kita berada dalam fasa yang dua disaster, COVID-19 dan juga banjir baru-baru ini yang melanda. Dan pastinya antara yang perlu kita fikirkan kalau segalanya digital, mungkin banyak yang dapat diselamatkan dari segi dokumen fizikal dan sebagainya. Mungkin Encik Rizal nak bagi nasihat dan juga kata-kata semangat terutama sekali bagi mereka yang mempunyai perniagaan juga terkandas dalam keadaan ini. Silakan. Ya, Nema. Secara ringkasnya, silakan. Nasihat dan kata-kata semangat saya dalam isu ini dalam mengadaptasi perniagaan mengikut norma baru untuk PMKS kekal relevan terutamanya pasca COVID-19 dan juga kepada PMKS untuk bangkit kembali setelah mendepani bencana seperti banjir. PMKS perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan pendigitalan sebagai pemangkin bagi meningkatkan lagi produktiviti mereka serta meningkatkan kemahiran dan keupayaan dan mengukuhkan lagi aliran tunai perniagaan. Saya juga ingin menekankan kepentingan untuk PMKS mempunyai pelan luar jangka iaitu contingency plan yang efektif pastikan kelangsungan perniagaan sekiranya berlaku krisis dan bencana pada masa akan datang. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Rizal Naini. Encik Rizal, terima kasih. Diharapkan agar segalanya berjalan dengan lancar untuk segala yang diusahakan insya-Allah. Itu dia SMIDEX 2021 dari Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia yang berkongsi kepada kita semua bangkit kembali dengan usaha-usaha yang insya-Allah lebih bergerak kepada arah teknologi dan digital. Kita nak kongsikan juga kepada anda nanti kembali di Malaysia hari ini sumbangan dana Yayasan Ikhlas yang mungkin juga boleh anda salurkan jika anda ingin bantu mereka yang berada dalam keadaan yang memerlukan. Okey, seketika nanti kita lihat di Malaysia hari ini. Kembali dalam Malaysia dan saya nak mengajak anda untuk berkongsi tentang projek bantuan bencana banjir dan untuk itu saksikan ini sebuah rangkuman daripada Yayasan Ikhlas. Keperluan asas penduduk hampir musnahlah sebab keadaan sangat-sangat menyedihkan. Akibat daripada bencana inilah adalah kita bersama-sama Yayasan Ikhlas menjadi warga peduli dan prihatin. Baik, nak bersama dengan Ustaz Nafiah Abdul Malik, pendakwa selebriti nak berkongsi di sebalik perjuangan Yayasan Ikhlas ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita diuji dengan banjir terutama di kawasan kita perhatikan di Selangor, di Negeri Sembilan, Pahang dan beberapa kawasan yang lain. Macam mana Ustaz melihat ini sebagai satu musibah yang perlukan bantuan banyak pihak untuk menyelesaikannya Ustaz? Alhamdulillah. Yang pertama, bila kita sebut banjir ni, kita tak boleh lari daripada peristiwa Nabi Nuh AS. Dan bagaimana Nabi Nuh AS, umatnya ditimpa banjir dan kemudiannya mengambil masa untuk bangkit balik. Begitu juga negara-negara yang lain. Tapi Yayasan Ikhlas fokus untuk memberi bantuan pada Selangor.
terutamanya di kawasan Ulu Langat dan juga Shah Alam Seri Muda. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita tengok dalam hadis Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat pada manusia yang lain. Dan kemudiannya amalan yang paling dicintai oleh Allah apabila kita memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin, atau kita hilangkan satu kesusahan dia, atau kita membayar hutangnya, ataupun kita menghilangkan laparnya. Inilah yang dibawa oleh Yayasan Ikhlas dalam misi bantuan, terutamanya membantu pada mereka yang terlibat dalam banjir. Dalam banjir ni ada orang sakit, dalam banjir ni ada orang susah, dalam banjir ni ada orang miskin, dalam banjir ni ada kanak-kanak. Dan setakat ni kita jumpa yang kita diberitahu sebanyak 33 mereka yang mati lemas akibat banjir kali ini. Ya Allah, ni ujian yang amat berat. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, dalam situasi yang sekarang ini, apa bentuk bantuan ditawarkan kepada mereka yang terjejas ini Ustaz? Sebab ada yang boleh beri dengan bantuan bentuk tenaga kerja, ada dalam bentuk makanan, perubatan semuanya. Jadi macam mana gerak kerja yang diatur untuk membantu mereka yang terjejas ini Ustaz? Yayasan Ikhlas bantu yang pertama ketika banjir sedang pasang, kita bantu untuk menyelamatkan mangsa. Yang kedua, selepas mangsa selamat, kita bagi bantuan bentuk makanan segera. Dan yang ketiganya, kita bantu membersihkan rumah mangsa-mangsa banjir. Dan kalau kita tengok gambar-gambar ni, ini adalah suasana bagaimana sukarelawan-sukarelawan kita membersihkan lumpur daripada rumah-rumah yang terdapat di daerah Ulu Langat dan banyak tempat yang lain. Alhamdulillah. Dia penat. Banjir ni bertarung dengan nyawa. Lepas tu kemusnahan harta benda. Harta benda ni nak ganti, jangan. Siapa yang pernah rosak handphone pun tak boleh tidur malam. Bayangkan ini musnah secara total. Ada di Ulu Langat tu rumah hanyut semua terus. Ya Allah. So kita atur sukarelawan kita untuk bantu mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, motivasi, kata-kata semangat amat penting untuk mereka terjejas ini. Jadi apakah yang terbaik dapat Ustaz berikan? Kerana di sebalik ujian ini pasti ada hikmah, pasti Allah ingin membantu dalam bentuk yang lain Ustaz. Mungkin ada sebuah pesanan? Semalam saya ke pusat penempatan sementara mangsa banjir di Shah Alam, di Seri Muda apa semua tu, dekat PPAS, iaitu Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Jadi apa berlaku kat sana, saya beritahu satu semangat, Allah ada. Allah ada. Allah ambil je. Allah cuci dosa kita. Allah cuci benda-benda yang mungkin disebabkan dosa kita hari ni terlalu banyak buat dosa, kita tak rasa dosa. Kita biasa dengan dosa. Dosa rasuah, dosa menipu orang, kecam orang, bahasa kita, hati kita busuk. Mudah-mudahan dengan banjir ni cuci hati kita supaya bersih. Mudah kita bersedekah, mudah kita berinfak. Keadaan sekarang jangan menyalahkan antara satu sama lain. Jangan dah. Ini bukan masa untuk salahkan satu sama lain. Ini masa untuk menyelamatkan nyawa dan bangkit semula untuk hidup yang lebih sempurna. Hidup yang lebih bersih daripada lumpur-lumpur dosa. Hidup yang lebih bersih daripada hasad, dengki dan yang lain ni. Jom bersama Yayasan Ikhlas. Nombor dah tertera. Ada barcode, kita boleh scan dan kita boleh tengok misi bantuan bencana untuk kali ini. Tuan-tuan boleh terus bank in ke akaun kita ataupun hubungi nombor telefon Puan Aminah ataupun Cik Azirah. InsyaAllah kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Dan sesusah-susah kita ada lebih orang yang lebih susah. Jom sama-sama Yayasan Ikhlas bantu. Setiap derma tuan-tuan, infak tuan-tuan, sedekah tuan-tuan dapat serisit pengecualian cukai. InsyaAllah. Wallahualam. Baik Ustaz, semoga dapat kita berikan yang terbaik sebab bantuan ini bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk berpanjangan ya. Baik peli rumah memerlukan masa dan semua pembangunan itu memerlukan masa yang panjang. Peringkat demi peringkat. Ustaz, mungkin ada kata akhir Ustaz untuk terus berdakwah dan juga memberikan infak untuk mereka yang terjejas Ustaz. Silakan. Jalan yang paling mudah untuk ke syurga adalah bersedekah. Sedekah dia tidak ada rukun. Sedekah perlukan hati yang ikhlas. Kalau dah tergerak, jangan tunggu lagi besok. Mungkin besok dah tak ada untuk kita. Kita dah mati. Tapi hari ini kita dengar berita ni sampai ke telinga kita, kita bertindak terus. Sedekah. Lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan sedekah itu menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Wallahualam. Saya doakan semua yang membantu Yayasan Ikhlas, Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah amin. Terima kasih Ustaz Rafi Abdul Malik, pendakwah selebriti. Dalam diuji kesakitan tetap berjuang untuk ummah demi kemaslahatan bersama insya-Allah.
Baik, kita dah sampai ke penghujung hari ini, Ani Mizati. Dan kita... Yang terbaik juga buat anda semua, jaga diri dan pastikan anda kongsikan koordinat kalau mungkin tahu kan bagi mereka yang masih lagi terkandas supaya mereka mudah untuk lakukan operasi mencari dan menyelamat. Esok kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk menyucikan jiwa, bangkit kembali dengan perkongsian kekuatan meruntun jiwa. Di mana malam Jumaat ini malam untuk meraih keberkatan, munajat, semoga yang susah kembali terbantu dan kita memberikan sebanyak mungkin bantuan untuk mereka yang terjejas dalam banjir kali ini. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan jaga diri.